أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terutamanya dan selamanya adalah kita merapatkan setinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan limpahnya serta kekuatan yang diberikan olehnya mempertemukan kita pada pagi yang penuh barakah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih diberi kita peluang dan masa untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan di atas muka bumi Allah yang fana. Semoga kita tergolong dalam golongan para kekasih hamba-Nya yang diridai dan dikasihi. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat, para asatizah, tuan guru, para alim ulama, tuan imam, tuan bilal, ahli jawatan kuasa Surau At-Tiniyah, Seri Rampai, pada jemaah hadirin hadirat tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sambung perbincangan kita dengan menggunakan kitab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pesanan Nabi yang ke-25. Kata Rasulullah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain amin. Al-wasiyatul khamisata wal 'ishrun an 'Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija'. Rawahu al-Bukhari. Kata musannif, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, ya ma'syar syabab, bagi siapa yang mampu adanya cukup perbelanjaan dan sebagainya, falyatazawwaj, maka kahwinlah. Jadi kata di sini, bagi siapa yang mampu untuk berkahwin, sempurna segalanya, adanya nafkah, adanya keinginan, kekuatan
Maka dalam bab hukum kahwin ini terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunat. Jadi wajib kalau kahwin tadi untuk nak mengelak daripada berlakunya zina, mengelak daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak baik, maka wajib kepada dia, dan dia pun mampu untuk melaksanakan perkara tersebut. Maka itu wajib. Tapi kalau sunat, dia mampu menahan dirinya dan ada keinginan cukup pembelanjaannya, dan keinginan tadi tidaklah terlalu melampaui, maka di sini sunat bagi dia untuk berkahwin. Makruh bagi mereka yang berkahwin, bagi mereka yang tidak mempunyai pendapatan ataupun saraan. Maka bagi mereka tadi makruh untuk berkahwin. Dan bagaimana cara untuk menghilangkan nafsunya dan sebagainya, maka nanti Nabi sebut pada akhir hadis. Kemudian hukum yang seterusnya ialah haram untuk berkahwin. Haram untuk berkahwin kalau kahwinnya tadi dengan tujuan untuk menghina, balas dendam dan sebagainya terhadap seseorang perempuan, maka haram hukumnya untuk berkahwin. Dan asal hukum berkahwin itu adalah harus. Berkata para ulama, berdasarkan kepada hadis Nabi, an-nikahu sunnati, perkahwinan itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bila benda itu adalah sunnah Rasulullah SAW, maka digalakkan kepada kita untuk berkahwin. Jadi kalau kita tak nak kahwin, tak perlulah kepada kita untuk mengatakan dan sebagainya. Yang terbaiknya adalah lebih baik kita diam, takut kita kata tadi memberi kesan ataupun rasanya baginda Nabi SAW terhadap kita. Justru itu kalau kita nak kahwin, silakan. Kalau tak nak berkahwin, maka tak perlu. Sebab ada manusia yang tiada keinginan, nafsunya dan sebagainya. Ada yang manusia yang nafsunya kuat, keinginannya kuat, ya. Jadi keinginan dan nafsu yang kuat ni mungkin antara faktornya dirinya ataupun faktor sekeliling, yang mana sekelilingnya tadi mendedahkan aurat dan sebagainya. Tapi kalau nak kata dia keluar rumah, tak keluar rumah, tapi keinginan nafsu tadi melonjak, maka mungkin daripada faktor telefon, internet, melihat video-video yang kata apa tidak sepatutnya di laman-laman sosial, ataupun mengikuti grup-grup, kumpulan-kumpulan yang menggairahkan, maka ini yang menjadi nafsu tadi terasa kuat. Di antara faktor yang lain juga
Seperti mana Imam Busairi menyebut di dalam kitab Burdatul Madih, di antara punca nafsu tadi kuat, yaitu inna ta'ama tuqawwi syahwatan lahimi. Sungguhnya nafsu tadi menjadi kuat, keinginan kepada hubungan seksual tadi terlalu kuat dengan sebab pemakanan kita, faktor pemakanan kita. Maka dengan sebab itulah apa setengah yang digalakkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita kurang makan. Bila kurang makan, ini yang menyebabkan nafsu kita tadi jadi kurang, lemah, ya. Dan bila kita dapat menundukkan nafsu tadi, jadi tahap nafsu yang mutmainnah, yang tenang dan mudah untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Busairi, wan nafsu kal-tifli. Nafsu itu seumpama kanak-kanak. Maka kanak-kanak ni kalau kita ikut dia menangis, kalau kita ni kena ikut dia. Tapi kalau kita dapat mengawal kehendak kanak-kanak tadi, maka kita telah berjaya. Seperti itu juga nafsu. Ya, kalau nak ikut nafsu ni Allah, semua tak ikut. Makan tak cukup, ya, apa harta ada pun tak cukup, semua tak cukup. Dah ada pangkat dah, nak lagi pangkat yang lebih tinggi. Dah dapat pangkat ketua, nak jadi pangkat yang ketua cawangan, nak jadi ketua daerah, daripada ketua daerah nak jadi ketua negeri nak jadi ketua ni. Makin lama makin nak yang lebih. Itu nafsu. Tapi kalau kita dapat menundukkan nafsu tadi, maka dia berpada-pada, cukup dengan kadar apa yang ada. Jadi itulah kita dalam memberi pendidikan kepada nafsu tadi, maka bagilah benda yang baik. Bila nafsu tadi dapat ditundukkan, maka berjayalah kita dan mudahlah untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Maka sebab itulah kita kena jaga. Ya, Nabi kata di sini, bagi siapa yang mampu untuk berkahwin dengan sebab mempunyai segala pembelanjaan, harta dan sebagainya, maka kahwinlah. Sebab dengan kahwin, Nabi kata wa ahsanu lil farji fa innahu aghaddu lil basar. Yang pertama, Nabi kata benda ini akan merendahkan pandangan kita, kurang kita memandang kepada perempuan-perempuan yang lain. Dengan sebab kita memandang kepada perempuan yang lain, itu akan menimbulkan syahwat. Jadi bila timbul syahwat ni macam-macam. Yang kedua, dan pandangan tadi bila kita letak pada tempat pandangan yang terbaik, maka itu sebab ulama mengatakan pada mentafsirkan ayat wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina.
Jangan kamu menghampiri zina ini. Bagaimana jalan yang boleh berlakunya zina? Maka yang pertama tadi bin nazar, dengan sebab kita melihat. Bila kita lihat, mula benda tadi terdetik masuk dalam hati kita. Kita tengok, kita jadi suka, kita ada keinginan nakkan perkara tersebut. Okay. Daripada pandangan, mulalah kepada al-kalam, mula bercakap. Hai, Assalamualaikum, kita mula. Ya. Jadi dengan pandangan, mulanya kalam, akan berlakunya al-liqa, pertemuan. Ya. Dengan pandangan akan mula berkata-kata, bercakap. Daripada bercakap akan mulanya liqa, pertemuan. Kalau tak jumpa, tak boleh nak hidup. Ini macam kita baru balik Mekah semalam, hari ni tengok gambar-gambar, rasa saya nak pergi lagi. Sebab apa? Baru lepas melihat dan kita betul-betul real berada. Tapi kalau dah 20 tahun balik tengok gambar Mekah pun macam tu. Sebab apa? Yang tu dah lali dah. Jadi macam tu juga diri kita nafsu ni. Kalau ada tengok benda yang sama sehari, kan, tengok, jadi dia dah jadi jepun dan sebagainya. Tapi kalau nafsu, dia akan memberontak dan nak melakukan perkara-perkara yang hilaf, perkara yang tak betul dan sebagainya. Maka dengan sebab itu jagalah yang pertamanya pandangan kita. Yang kedua al-kalimat, kalam, percakapan. Yang ketiga al-liqa'at, pertemuan-pertemuan. Pertemuan yang pertama, dia akan buat lagi pertemuan yang kedua, pertemuan yang seterusnya. Bermula dengan pertemuan tadi, maka mulalah al-mas, sentuh. Mula sentuh setakat kuku, setakat jari. Itu sebab ulama mengharamkan. Ulama haram tadi bukannya ulama mereka-reka, tidak. Ulama haramkan berdasarkan daripada Nabi SAW. Sebab bila bersentuhan di antara kulit lelaki dengan kulit perempuan, maka dengan sebab itu boleh batalnya wuduk dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab bila pertemuan tadi dia ada perasaan yang lain. Dengan sebab itulah nak memelihara, nak jaga. Habis mazhab lain, kira dia ada mazhab lain. Dia kata pertemuan tadi, sentuh tadi, bolehlah biasa. Tapi sebab apa mazhab Syafi'i mengharamkan membatalkan wuduk kalau bersentuhan lelaki dengan perempuan? Kerana bila bersentuh tadi akan mula timbulnya ghairah. Dengan ghairah tadi akan jadi panas badan dia, berubah keadaan suhu badannya dan sebagainya. Kalau kita panasnya, caranya mudah. Apa dia? Siram air. Maka dengan sebab tersebutlah Imam Syafi'i mengatakan menyentuh lelaki dan perempuan yang ajnabi, yang ajnabi, maka batal wuduk.
Kalau kita sentuh mak kita, dia tak ada rasa, dia ada rasa mahabbah, kasih sayang. Ya. Itu sebab kita sentuh isteri kita batal sebab apa? Sebab mereka itu bukannya saudara sedaging. Kalau kita sentuh adik kita, okay, kita salam, tidak ada rasa syahwat tadi, tapi rasa mahabbah, kasih sayang kita. Maka dengan sebab itulah bila sentuh berlainan jantina yang ajnabi, batalnya wuduk tadi. Kerana apa? Kerana bila kita sentuh, mulanya naik keinginan syahwat tadi, naiknya nafsu, naiknya orang kata apa, dia punya suhu badan. Ya. Maka dengan sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan batalnya wuduk kalau kita bercakap. Ini di antara yang kita tengoklah. Tapi kalau kita tengok betul apa yang Imam Syafi'i kata tadi, bila bersentuhan timbul syahwat, maka nak menghapuskan syahwat tadi adalah dengan kita orang kata apa, basuh bagi badan kita tadi sejuk. Bila sejuk dia tenang balik. Kan itu. Alhamdulillah. Itu kata An-nazar Al-kalam, mula lihat, kemudian cakap, kemudian bertemu. Bila bertemu adanya orang kata apa, bersentuhan. Bila mula bersentuhan, kalau selalu bersentuhan, maka dia dah akan rasa apa dia nak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Maka dengan sebab itulah ulama mengharamkan an-nazar, mengharamkan al-kalam, kalam yang tak layak lah. Kan, kalam selayak ni kalau macam dalam kuliah ustaz mengajar jemaah perempuan, itu boleh, tak ada masalah. Ya. Kadang ada setengah pergi kuliah, kenapa ustaz suka pergi kuliah tempat tu? Rupanya ada seseorang yang dia tengok suka nak kata apa, nak belajar. Sama juga kadang jemaah tu suka datang kuliah ustaz tu sebab apa? Ada sebabnya yang tertentu. Kan? Ustaz pun kadang, ustaz pun manusia, tidak lari daripada hawa nafsu dia, kecuali ustaz yang golongan-golongan para asatidzah yang dapat menundukkan nafsunya, yang sehingga kan nafsu tadi menjadi mutmainnah dan seterusnya, naik pada pangkat yang seterusnya. Itu alhamdulillah. Jadi Nabi kata, kahwinlah bagi mereka yang cukup perbelanjaan, ada harta, pendapatan dan sebagainya. Kan? Jadi pendapatan tu, yang penting dia ada kerja, ada duit, cukup untuk dia makan, cukup untuk dia nak bagi isteri dia makan, cukup. Kewajipan seorang suami kepada isteri, bagi perbelanjaan makan setiap hari. Kan? Bukan semestinya kata bagi duit makan sehari RM10, tidak. Kan? Jadi dia sediakan peralatan, sediakan orang kata apa, bahan-bahan untuk makan. Itu dah cukup. Dan kewajipan lagi, kalau ikut keadaan suami tadi, kalau dia ini miskin, setahun sekali pakaian untuk perempuan, maksudnya pakaian untuk isteri dia, setahun sekali. Kalau dia kaya sikit, setahun 2 kali. Ya. Kaya lagi, sebulan sekali. Ya. Itu yang buka almari itu penuh. Ya. Ni baju bulan lepas ni dah tak pakai dah. Nak pakai bila pula? 3 tahun lagi. Sebab apa?
nak tunggu giliran dia tu setiap bulan ada baju baru. Itu terlebih gaya sangat dah. Jadi ikut kesesuaian. Tapi kan orang lelaki dah tahu baju tu je lah. Kalau boleh tu sebulan-sebulan baju tu tak basuh. Bukan tak basuh, basuh pakai pula. Macam saya duduk di Yaman, senangnya kita ialah nak ada baju banyak 2-3 helai, tapi selesa kita pakai satu pakaian tadi, apa dia, basuh 5 minit lagi pergi ambil boleh. Sebab apa? Dah kering. Mudahnya cuaca yang panas, musim panas lah kalau musim sejuk lambat sikit, sejam lebih baru dah kering baju begitu. Musim panas ni naik sidai kat atas bumbung tu kejap dah, basuh-basuh tak payah perah dah pun, tetap sempurna. Memang orang kata apa, dalam masa yang sekejap, lebih kurang dalam 10 minit lah, boleh pakai balik baju tu. Walau kulihat. Jadi itu kadang pakaian yang perkara yang wajib bagi seorang suami itu sediakan kepada seorang isteri. Yang pertama, rumah. Yang kedua, makan minum setiap hari. Sehari berapa kali nak sediakan? Tengok keadaan dia, keadaan suami tadi. Standard 2. Kalau 6 kali makan, 1 bulan. 6 kali makan ni kalau raja je. Itu. Tapi kita ni sebagai pendapatan, tengok pendapatan. Kita ni nak kata B40 ke T20 ke, wallahualam lah. Tengok keadaan. Contoh kalau standard, kadang B40 itu pun dia ada tafsiran dia lagi. Tafsiran dia sebab ada yang boleh makan sehari sekali, ada yang boleh makan sehari 2 kali, ada yang boleh makan sehari 3 kali. Itu standard manusia, sehari makan 3 kali. Kalau sehari makan 5 kali, yang tu bukan B40 lah tu. Maksudnya kalau benda yang dia sediakan tadi dia makan sikit-sikit, itu lain. Maksudnya sekali penyediaan makanan tadi cukup, memang sekali makan. Tapi kalau dia bagi untuk makan banyak kali, itu bukan kira. Jadi penyediaan tadi itu alhamdulillah. Jadi rumah, makan minum, pakaian setahun sekali, bawah B40 tadi. Kalau T20, pakaian setahun 2 kali. Itu ada dalam kitab fiqh. Jadi itu sebab apa? Penyediaan tadi tujuannya untuk tidak nak menjaga dia punya standard dia, standard suami dia tadi. Walaupun isteri tadi kaya raya, dia nak ukur tadi, ukur kepada suami, bukan ukur kepada isteri. Jadi bila kamu terima perkahwinan kamu tadi, peminangan si lelaki tadi, maka kamu kena bersetuju dengan apa yang dia ada. Dan kita kena jadikan al-bi'ah, environment dalam rumah kita tadi, mawaddah warahmah, berkasih sayang di antara satu dengan yang lain. Wujudkan environment itu, persekitaran begitu. Jadi faktor di antara berlakunya kepincangan dalam rumah tangga adalah tidak adanya
bibit-bibit mawaddah warahmah. Adanya kata apa, berkasih sayang, adanya kata apa, solat. Ada orang kata masa pernah saya di satu kuliah satu tempat, dia kata, ustaz, saya ni duk jaga bahagian apa ni, Kaunseling orang. Ustaz kadang yang mari ustaz, kalau kita kata dia tak semayang, dia lebih semayang pada kita ustaz, kan? Semayang lebih pada kita, apa maksud dia? Kuat sungguh lah semayang. Tapi dengan kuatnya semayang pun kadang menjadi mental, kadang menjadi orang kata apa, adanya perubahan pada jiwa dia, pada diri dia, pada keluarga dan sebagainya. Perubahan yang kita elok lah maksudnya. Jadi kadang-kadang kita nak kata dia tak solat, tak boleh kata juga solat dia kuat. Tapi sebab apa bila solat masih lagi berlaku perkara tersebut, maka kena cek balik pada segi yang pertamanya solat kita sah tak apa yang kita lakukan tadi, betul tak mengikut syarat yang diajar oleh Nabi SAW, cara wuduk kita, cara ni apa semua, cuci najis daripada tempat yang kita nak solat. Ni kita keluar daripada tanda sekarang, keluar tak basuh kaki, bekas kencing kita, putra-putra apa semua tak basuh. Itu yang jadi sembahyang kita tadi tidak ada kualiti. Ibadah kita tidak ada kualiti sebab begitu. Walaupun kita solat, tapi dalam masa yang sama kita melakukan keburukan ataupun kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab solat kita itu tidak ada kualitinya dan sebagainya. Itu jadi kita kena perbetulkan balik semula kepada solat kita. Bagaimana yang nak melahirkan solat yang berkualiti, iaitu dengan solat yang khusyuk. Nak khusyuk macam mana? Rasuah duk makan selalu, benda faktor yang haram tu masuk dalam mulut kita, bagaimana ibadah kita nak sempurna? Duk makan benda yang haram, kita kerja culas dalam pekerjaan kita, kita tipu majikan kita. Itu sebab antara faktor yang boleh menyebabkan solat kita terganggu. Jadi kita nakkan kebaikan tapi kita kurang dalam solat kita. Bila solat kita tak sempurna, jadi rosak habis semua benda yang lain. Maka dengan sebab itulah jaga ibadah kita, jagalah tingkah laku kita. Setiap sumber yang masuk ke dalam tubuh badan kita, pastikan ia halalan tayyibah, benda yang baik, benda yang halal untuk pembangunan tubuh badan yang sihat dan sempurna, luaran dan juga dalaman. Jadi itu kewajiban ahli keluarga, kan, sebagai seorang suami dan sebagainya. Pelancongan itu tengok keadaan. Sekali-sekala awak keluar pergi melancong, bukan ada masalah, tak ada masalah. Bila kita bawa keluar tadi, yang tu untuk nak menarik, kata apa, nak lagi melahirkan rasa saling sayang menyayangi di antara satu dengan yang lain. Kemudian Nabi kata apa? Wa ahsanu lil farji, dan juga untuk memelihara kemaluan kita. Dengan kahwin tadi dapat memelihara kemaluan kita.
seperti mana dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Mu'minun, wa li furujihim hafizun, mereka yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan mereka, dan sama ada melalui perkahwinan ataupun melalui pembelian hamba, jadi atau ma malakat aymanuhum, ataupun cara pilihan hamba. Jadi mereka menjaga kemaluan mereka, menjaga daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man lam yastati', tadi Nabi kata siapa yang mampu maka kahwinlah, ada cukup pekerjaan kahwin. Tujuan perkahwinan tadi menjaga, merendahkan pandangan dan menjaga kemaluannya, menjaga bodinya, badannya. Tapi waman lam yastati', bagi mereka yang tak mampu nak kahwin, tak mampu, mahar berapa sekarang? Ada 20,000 ya, mahar. Dia beza mahar dengan hantaran. Mahar itu pernah Sayyidina Umar kata, ya nisa, wahai perempuan-perempuan, kurangkanlah mahar. Maka datang perempuan tadi kata, ya Umar, adakah bukankah ini Nabi kata hak perempuan? Oh, betul-betul itu hak dia. Maka dalam hadis yang lain, hadis Nabi SAW kata apa? Khairun nas, sebaik-baik perempuan tadi, khairun nisa, sebaik-baik perempuan tadi adalah yang kurang, yang rendah maharnya. Apa maksudnya? Yang rendah mahar itu tadi, mahar dia murah, ataupun mahar dia yang rendah, yang sikit, tak membebankan bakal suami dia tadi. Tapi kalau standard sekarang ni 8,000, ada lah kan, tak impor lah kan. Jadi yang tu yang paling murah lah kan. Bukan paling murah, paling rendah dia punya ni, maka dia ada kebaikan dia. Yang paling baik lagi tak terletak pun, yang tu lagi kan. Habis di situ. Jadi Nabi kata apa? Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau dia tak mampu untuk nak berkahwin, nak kahwin pun tak boleh lagi, dengan pendapatan tak cukup, tambahlah ni Allah, nak kena ada 20,000 baru nak beli. Itu baru mahar, belum lagi nak buat kenduri. Buat kenduri tak kisah, tak payah pakai catering, tak apa. Panggil buat kenduri kat masjid, beli 60 keping roti canai, tak, kenduri lah dia. Pokok lah. Tapi orang tak nampak yang tu. Ni nama kenduri pun, kenduri yang kat nikah. Oh, yang ni je lah, cukup lah. Yang kita dia buat kat hotel, dia buat kat mana tu, yang tu namanya orang kata apa, melampaui batas. Kadang kita pun makan tak tahu mana kan. Nak kahwin punya pasal terpaksa makan Maggi dia setiap hari kan. Maggi lah senang istilah dia. Maggi pula tu bahagi dua kan, pagi satu, petang satu. Nak bagi kenyang, tahu duit punya pasal nak kahwin kan. Itu jadi bila sampai macam tu, bila kenduri, oh dah buat bagi grand apa semua. Alah pilihan grand ke tak grand ke apa ke, buatlah kadar mana pun. Sebab Nabi kata apa? Aulim walau bisyatin. Nabi kata kepada sahabat, kalau mampu cukup buat seekor kambing, sembelih seekor kambing, kemudian buat jadikan dia sebagai aulim, maksudnya kenduri.
Kalau seekor ni berapa orang makan? Kalau orang Arab 4 orang. Kalau kita, masa saya duduk kerja kambing tu, standard kita makan, kalau kita seekor kambing yang dipanggang dalam 50 hingga ke 70 orang boleh makan untuk seekor kambing. Yang berat kilo dia dalam 15-14 kilo seekor tadi. Buang isi perut lah, isi perut tak ada, isi dalam dia pun semua tak ada. Dia punya daging dia dengan tulang dia bacon tu boleh makan dalam 50 hingga ke 70. Kalau kuat ni memang 50 orang. Itu makan kenyang lah. Ini 50 orang. Senang kita tambah sikit bagi 60. Ini buat packing 60 bungkus bagi. Pun dah okey lah. Tujuan kita buat walimah tadi adalah untuk nak maklum kata kita ni dah berkahwin, jadi lepas ni kalau keluar dengan perempuan ataupun seorang perempuan tadi keluar dengan lelaki yang lain, maka tidak menjadi fitnah. Itu sebabnya kan tujuan kita buat kenduri tadi kan, sebab untuk nak maklumkan kata kita telah bertukar status daripada bujang kepada berkahwin kan. Itu jadi alat ya. Tapi bila tak mampu, maka berpuasa ya. Puasalah ya. Sampai bila puasa? Sampai jadikan puasa tadi yang dapat menundukkan nafsu kita. Ini nama puasa, tapi kita duk membangkitkan hawa nafsu kita tu yang tak jadi buat puasa kita. Ya, macam kita buat solat setiap hari solat. Tapi solat yang tidak ada perubahan, kerana apa? Solat tidak didatangkan dalam keadaan kita khusyuk. Solat ketika solat kita tidak hadir, yang datang jasad saja, ruh duduk bertebaran dekat luar. Itu sebabnya tak sempurna solat kita, ibadat kita. Maka dengan sebab itulah berlakunya fahsya'i wal munkar. Semoga dengan solat puasa tadi dapat menghapuskan ataupun menghilangkan, merendahkan, mengurangkan sebagai penawar bagi mereka yang tidak mampu untuk berkahwin. Wallahu a'lam. Habis di situ, kemudian nanti kita sambung pesanan Nabi yang ke-26. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وَدُّ إِلَيْنَا إِلَى حَاجَاتِنَا وَذَكِّرْ مَا نَسِينَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنفَعُنَا وَاغْفِرْ دَعْوَتِنَا وَاقْضِ حَاجَاتِنَا بِبَرَكَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maafkanlah kami pada pagi ini. Ingatkan kami bila kami lupa kepadanya. Allah, kembalikan kepada kami pada waktu kami lupa. Ya Allah, ajarilah apa yang beri manfaat untuk kami hidup di dunia dan di akhirat. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Tunaikanlah segala hajat kami ya Allah dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi